Kita sangat teruja dengan celoteh mereka pada pagi ini. Memang sangat ceria lah. Betul. Dua hari ini. Itulah kelebihan kita Selamat Pagi Malaysia ni sebab kami bawakan DJ-DJ dan celoteh mereka menerusi visual. Jadi anda boleh saksikan bagaimana sebenarnya rupa mereka pun mereka memperkatakan perkara-perkara dan juga memperkongsikan berita-berita menarik untuk anda pada pagi hari. Okey, baik. Seterusnya hari ini di Selamat Pagi Malaysia, kami ingin berkongsi kepada anda tentang satu topik ini berkenaan pemerkasaan pendidikan koperasi di Malaysia. Untuk pengetahuan anda semua, gerakan koperasi ini sudah pun bermula awal tahun 1922 lagi. Ayah saya, atuk saya, nenek saya pun tak lahir lagi masa ni. Jadi satu tempoh yang panjang sebenarnya kita ingin berkongsi pada anda apakah evolusi dan juga misi visi gerakan koperasi untuk tahun 2021. Untuk kita bercakap berkenaan pemerkasaan pendidikan koperasi di Malaysia ini, kita perkenalkan tetamu yang bersama kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Zaid Mat Yunus, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Modal Insan Institut Koperasi Malaysia di studio Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Kalau kita lihat gerakan koperasi ini ada dipanggil sebagai Institut Koperasi Malaysia IKM, di mana satu agensi yang diletakkan di bawah Medak juga. Jadi mungkin sedikit pengenalan. Penubuhannya sudah lama tapi mungkin ramai tidak berapa mengetahui dan juga mengenali sebenarnya apa itu IKM. Jadi sedikit pencerahan daripada tuan terlebih dahulu. Okay, terima kasih Syuhada. Jadi sebenarnya Institut Koperasi Malaysia atau ringkasnya IKM lah ya, merupakan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan Koperasi ini kita ada 9 agensi, dan salah satunya Institut Koperasi Malaysia lah, yang mana merupakan pusat latihan yang melaksanakan latihan-latihan kepada gerakan koperasi di seluruh negara. Jadi kita ada sekarang ni 14,668 buah koperasi yang juga mendapat bimbingan dan juga khidmat nasihat serta latihan daripada Institut Koperasi Malaysia. Jadi IKM ni dia telah ditubuhkan semenjak 1956 lagi Munawar. Lama dah. Seperti Syuhada kata tadi kan, zaman atuk nenek telah pun ada koperasi. Jadi 1956 kita bergerak untuk kita memberi latihan dan juga pendidikan kepada warga koperasi lah. Jadi sehingga sekarang ni lebih daripada 1 juta telah pun peserta-peserta telah pun mengikuti program-program yang dianjurkan oleh IKM. Sebagai badan peneraju modal insan dan juga bimbingan kepada gerakan koperasi, IKM kita memberi tumpuan kepada beberapa fokus utama. Yang pertamanya, kita nak melahirkan tenaga profesional di kalangan gerakan koperasi itu sendiri. Yang keduanya, dari segi mengupaya keupayaan perniagaan dan juga tabik urus koperasi, yang mana kita melihat sekian lama koperasi-koperasi yang ditubuhkan ini memerlukan suntikan dari segi tabik urus dan juga perniagaan. Dan seterusnya kita juga ingin melihat penglibatan warga-warga belia ni dalam gerakan koperasi. Dan kita ingin mengubah persepsi koperasi ini di kalangan masyarakat yang berpersepsi di kalangan orang-orang yang berumur ataupun yang veteran ataupun orang pencen. Kita nak tukar persepsi itu. Dan seterusnya kita ingin membawa perubahan kepada sumbangan koperasi ini kepada ekonomi negara. Jadi semenjak 1956 kita telah pun orang kata menjalankan latihan, dan sehinggalah kalau dulu kita dikenali sebagai Maktab Kerja Bersama-sama, kemudian ditukar kepada Maktab Kerjasama Malaysia dan seterusnya kepada Maktab Koperasi, dan pada tahun 2019 kita dijenamakan semula sebagai Institut Koperasi Malaysia. Jadi dalam tempoh 6 dekad ni memang cabaran kita, peranan kita tu lebih besar. Yang mana dalam maktab sendiri kita menyediakan latihan kepada gerakan koperasi melalui kursus-kursus yang kita anjurkan. Yang keduanya, fungsi kita juga adalah penerbitan dalam aspek bidang koperasi ini. Jadi kita menerbitkan risalah-risalah, artikel, jurnal dalam konteks koperasi. Yang ketiganya adalah untuk kita, dalam fungsinya adalah untuk kita memberi khidmat nasihat, bimbingan tersebut kepada warga koperasi, supaya warga koperasi kita ni diperkasakan dalam pengurusan koperasi itu sendiri dan juga dalam pentadbiran itu sendiri. Sebab tu untuk pengetahuan Munawar dan juga Syuhada, koperasi-koperasi yang ditubuhkan yang mana melantik anggota lembaga dalam mesyuarat agung ni, anggota lembaga ni perlu menghadiri kursus wajib di IKM.
Jadi kita mensyaratkan di bawah garis panduan 5 Suruhanjaya Koperasi Malaysia, mana-mana anggota lembaga koperasi yang dilantik menjadi anggota lembaga perlu hadir kursus wajib dalam tempoh 3 tahun. Jadi kita dah sediakan ada 3 kursus wajib supaya tabik urus dekat koperasi ini dapat dipertingkatkan. Baik. Dan juga diperkasakan supaya perjalanan koperasi itu sendiri dan juga perniagaan koperasi itu sendiri dapat kita perkasakan dan dapat menjana pulangan semula kepada koperasi dan juga ekonomi negara. Baik Tuan, kita lihat Institut Koperasi Malaysia merupakan satu-satunya institusi yang memberi pendidikan koperasi di negara kita ini. Dan kita lihat dalam perkembangan semasa ini bagaimana dari segi sudut perkembangan latihan dan pendidikan koperasi di negara kita dan juga di masa hadapan nanti Tuan. Okey. Memang cabaran kepada gerakan koperasi sekarang adalah perubahan persekitaran yang amat ketara. Dalam tempoh sekarang ni kita dalam pandemik COVID-19 ni, jadi kita dapati perniagaan dan juga tabik urus koperasi, pengurusan di koperasi itu agak terkesan. Jadi dalam keadaan ini kita lihat perlu kita mengubah kepada landscape yang baru dalam konteks pembangunan modal insan. Jadi IKM kita telah pun melihat perkara ini dan juga kita telah pun memberi keutamaan kepada program-program secara atas talian supaya pelaksanaan pembangunan modal insan ini tidak terhenti apabila keadaan ini berlaku. Dan kita telah pun merangka dalam tahun ini saja kita telah pun merangka lebih daripada 800 program kepada warga-warga koperasi kita untuk mengikuti secara hybrid lah. Sekiranya keadaan pandemik COVID ini orang kata beransur turun dan membolehkan kita mengadakan program-program bersemuka, jadi kita akan adakan program-program bersemuka. Di samping kita juga meneruskan untuk kita melaksanakan latihan secara dalam talian ini. Jadi kita dapati juga dalam keadaan sekarang koperasi ini tak boleh ketinggalan dalam teknologi. Betul. Jadi selaras dengan perkembangan IR 4.0 ini, jadi kita nak juga koperasi ini juga memainkan peranan dan diberi suntikan dalam teknologi ini. Oleh itu kita di IKM kita telah pun merangka pelan pembangunan dari segi modal insan ni untuk koperasi, termasuklah mendigitalkan koperasi-koperasi di seluruh negara. Jadi alhamdulillah pilot kita dapati daripada 15 buah koperasi yang kita buat pilot ini peningkatan sehingga 200,000 lebih orang kata pendapatan yang diperoleh oleh koperasi dalam tempoh 4 bulan. Jadi inilah yang kita nak bawa dalam keadaan sekarang supaya koperasi-koperasi yang ada di seluruh Malaysia ini juga diberi suntikan teknologi melalui digitalisasi koperasi. Selain itu juga menawar dengan syuhada kita dapati juga perlu kepada landscape baru dari segi modal insan ini. Jadi ke arah itu bukan sahaja kita tumpukan kepada latihan tetapi juga pendidikan dan peringkat permulaan supaya kita dapat menyediakan tenaga kerja dalam koperasi itu sendiri untuk orang kata membangunkan koperasi dari segi pengurusan dan perniagaan koperasi. IKM sebenarnya kita telah pun melaksanakan program-program diploma semenjak tahun 1990-an lagi. Jadi ke arah itu kita telah pun membuat kerjasama bersama dengan Universiti Putra Malaysia, kemudian kita juga melaksanakan kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia dalam program ijazah, dan kita juga tumpukan kepada bidang koperasi ini supaya koperasi ini dapat diangkat dari segi pengurusan dan juga pentadbiran koperasi dalam koperasi itu sendiri. Ke arah itu juga kita melihat ke depan ini modal insan perlu diperkasakan melalui pendidikan dalam jangka panjang. Sebagai contohnya IKM, kita telah pun melaksanakan program jangka panjang ini melalui pendidikan diploma dan juga pendidikan ijazah. Tetapi bukan setakat itu saja, kita nakkan gerakan koperasi ini juga memainkan peranan untuk menyumbang kepada pendapatan ekonomi negara ini perlu kepada tenaga profesional. Dan kita dapati sekarang pun di kalangan graduan-graduan yang kita ada ni, mereka masih lagi mencari pekerjaan. Jadi kita nak wujudkan peluang-peluang pekerjaan dalam koperasi di samping anggota-anggota koperasi ini juga boleh menjadi usahawan. Jadi dua pendekatan yang kita ambil supaya modal insan dan juga tumpuan kita kepada mengurangkan kadar pengangguran di dalam negara ini perlu dimainkan oleh kita, oleh IKM dan juga oleh gerakan koperasi. Kalau tuan kongsikan tadi,
banyaknya peningkatan modal insan, terutamanya ada pengajian daripada peringkat diploma dan juga ijazah, dan daripada peringkat ijazah ini ada satu universiti korporasi yang dimungkinkan oleh pihak kerajaan yang akan ditubuhkan untuk membantu terutamanya pihak kooperator untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi bagaimana kalau kita lihat pengumuman oleh kerajaan ini seolah-olah memberikan satu sinar baru untuk pihak kooperator untuk menjadi insan yang lebih berguna dan juga berbakti kepada negara? Betul, Syul. Jadi kita lihat penubuhan universiti ini sebenarnya cetusan hadiah daripada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tengku Jaafar lah. Yang mana konsep universiti ini adalah untuk kita memberi balik kepada gerakan koperasi itu sendiri. Jadi penubuhan universiti koperasi ataupun nama yang dicadangkan adalah Universiti Keusahanan Koperasi Malaysia ini, ringkasnya UKKM, adalah untuk kita melahirkan tenaga profesional dalam koperasi itu sendiri. Jadi kita bekerjasama dengan koperasi-koperasi yang mana kita inginkan koperasi-koperasi ini memberi sumbangan, terutamanya bagi koperasi-koperasi yang 100 terbaik ni, yang memberi sumbangan kepada penubuhan universiti ini. Jadi hari ini kita lihat pelan transformasi koperasi ataupun ringkasnya Transcom yang telah pun dilancarkan pada 30 Mac 2021 yang lepas oleh Perdana Menteri kita, juga mengisytiharkan penubuhan sebuah universiti koperasi bagi memantapkan lagi dari segi pengurusan dan juga pendidikan koperasi. Jadi dekat sini kita nak lahirkan graduan-graduan yang memenuhi keperluan di dalam koperasi itu sendiri. Jadi kita nak letakkan graduan ini supaya mereka boleh membawa koperasi ini ke satu tahap yang lebih bagus daripada sekarang. Dan kita lihat sumbangan koperasi ini sendiri kita harap akan dapat meningkatkan dari segi contribution mereka ni kepada GDP ataupun keluaran dalam negara kasar yang sekarang ni kurang daripada 5% kepada lebih daripada 5%. Kalau Tuan boleh kongsikan ada laman sesawang yang boleh untuk mereka dulu mendapatkan maklumat lanjut berkenaan koperasi ini? Okey, jadi penonton semua kalau katakan ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang orang kata Institut Koperasi Malaysia ni, boleh lawati www.ikkm.edu.my. Jadi dekat Facebook pun kita ada, dekat Twitter pun kita ada, dan juga pelbagai platform sebenarnya kita sediakan untuk kita menyebar luaskan tentang peranan pendidikan kepada gerakan koperasi. Okey, maklumat di hujung jari je sekarang. Ya, sekarang ni boleh petik je, Syuhada ya. Okay, terus kepada anda untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan Institut Koperasi Malaysia, boleh layari laman sesawang yang telah dinyatakan tadi. Itulah sedikit perkongsian kita berkenaan pemerkasaan pendidikan Institut Koperasi Malaysia. Ya, terima kasih kepada Encik Mohammad Zaid Mat Yunus bersama kami hari ini untuk berkongsi berkenaan topik kita hari ini. Seterusnya kami